Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Cikgu mengharapkan anak-anak murid lebih bersemangat setelah mengetahui sesi persekolahan akan dibuka pada 8 November. Cikgu harap kamu telah pun bersedia. Namun begitu, kita teruskan pembelajaran secara online. Apakah tajuk pada hari ini? Tajuk pada hari ini iaitu pembelajaran yang menyeronokkan dalam bahasa Melayu tahun 5. Cikgu harap anak-anak murid telah pun bersedia. Ingat, seperti biasa, kita mesti mencapai objektif. Objektif pada hari ini, cikgu mengharapkan anak-anak murid dapat membina ayat susunan biasa dan susunan sonsang berdasarkan kemahiran pada hari ini iaitu kemahiran tata bahasa. Apa dia susunan sonsang? Nanti kita akan belajar bersama-sama. Lihat buku teks sambil kita membaca bersama-sama. Kamu boleh mencatat apa saja maklumat yang penting. Jika ada yang tidak tahu, tidak faham dan sebagainya, boleh bertanya. Tajuk pada hari ini iaitu pembelajaran yang menyeronokkan. Kita baca dulu maklumatnya. Apakah yang terdapat dalam petikan ini? Persatuan Bahasa Melayu Sekolah Kebangsaan Seri Damai telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Sekolah Kebangsaan Seri Makmur. Di sana mereka melihat pelbagai kemudahan yang disediakan untuk murid. Kemudahan itu dijaga oleh warga sekolah. Sekolah Seri Damai pergi sekolah Seri Makmur. Lawatan dari sekolah ke sekolah. Tugasan kamu pada hari ini kena tukar ayat susunan biasa menjadi ayat susunan sonsang. Kita lihat dulu ayat susunan biasa yang diberi pada kamu untuk ditukar kepada ayat susunan sonsang. Maklumatnya, pihak sekolah menyediakan beberapa buah komputer di luar dewan. Murid-murid menggunakannya pada waktu rehat. Murid terakhir akan bertanggungjawab untuk mematikan switchnya. Mereka menjaga hak sekolah bersama-sama. Pembelajaran lebih menyeronokkan dengan kemudahan ini. Tengok sekolah ni, komputer di luar dewan. Murid boleh guna waktu rehat. Murid terakhir matikan switch. Jaga bersama-sama. Komputer bukan dalam makmal komputer saja, di luar dewan boleh guna waktu rehat. Seronok kan? Tapi jangan disalahguna main game dan sebagainya. Menggunakan komputer ni untuk mencari maklumat, menyiapkan tugasan dan sebagainya. Ayat susunan sonsang kamu telah diberi sedikit. Menyediakan beberapa buah komputer, pihak sekolah di luar dewan. Dia bagi satu ayat saja. Ayat berikutnya, bagaimana nak buat? Jom kita belajar apakah yang dikatakan ayat susunan sonsang. Sebelum itu, kita tengok dulu latihan yang kedua yang perlu kamu buat. Ayat susunan sonsang ditukar kepada ayat susunan biasa. Ayat susunan biasa ni normal lah. Ayat susunan sonsang ni. Okey, tengok dulu. Apa maklumat dia? Contoh dia bagi. Menyediakan permainan dam ular gegasi. Pihak sekolah di tepi kantin. Perlu menjawab soalan pada setiap kotak. Pemain selepas membaling dadu gergasi. Untuk menjaga ketahanan cat pada dam itu, mereka tidak memakai kasut. Selepas bermain, semua murid akan menyimpan semua peralatan. Menghormati hak bersama di sekolah. Inilah cara mereka. Ayat susunan sonsang. Macam pelik je ayat ni, betul ke? Nanti kita akan tengok. Ayat susunan biasa yang diberi pada kamu macam tadi juga. Satu telah diberi sebagai contoh pada kamu. Pihak sekolah menyediakan permainan dam ular gegasi di tepi kantin. Jadi ayat susunan biasa telah pun diberi satu. Dam ular gegasi. Kita suka main dam kan? Ada masa kita naik tangga, ada masa kita kena undur ke belakang dan sebagainya. Sehinggalah daripada 0, 1 sampailah 100. Siapa sampai dulu dia kira sebagai menang. Cikgu paparkan dahulu kepada kamu supaya kamu faham apa maksud sonsang. Secara normal kamu tengok yang pertama ni, budak kecil ni dengan penuh bergayanya, dia berjalan seperti biasa. Sekarang ni orang berjalan nak menyihatkan badan dan sebagainya. Ataupun berjoging, berlari-lari anak. Ini berjalan. Macam biasalah normal. Berjalan dengan menggunakan kaki. Tetapi gambar yang di sebelah ni pula, dia terbalik. Dia sonsang. Sepatutnya tangan di atas. Tetapi dia tangan di bawah. Dia berjalan menggunakan tangan. Okay? Itu maksudnya sonsang. Tangan kat bawah, kaki kat atas. Normal, kaki di bawah, tangan di atas. Sonsang maksudnya dia terbalik.
Untuk mendapatkan sedikit gambaran pada kamu, maksudnya songsang. Cikgu bagi sedikit nota pada kamu. Kita lihat dulu, apakah yang dikatakan ayat songsang tu. Songsang bermaksud terbalik. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat songsang terbentuk daripada transformasi ataupun perubahan ayat biasa. Ayat biasa jadi tukar jadi ayat songsang. Yang ketiga, susunan subjek dan predikat adalah terbalik. Subjek dan predikat. Ingat balik subjek dan predikat kita dah pernah belajar. Masa darjah 4 ada belajar. Sekarang darjah 5 pun ada belajar. Okey. Seterusnya, tiada penambahan perkataan. Dia tak ada tambah-tambah apa, tak ada imbuhan dan sebagainya. Ayat tu terbalikkan saja susunan dia. Ini nota. Kadang-kadang ada murid benda beri nota, dia dah faham. Ada orang nota dia tak faham, dia nak contoh. Okey, lepas ni cikgu akan bagi contoh. Sebelum kita menjawab sesuatu, kita baca dulu arahan. Tengok arahan dia dulu. Tukarkan ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang. Contoh, peserta pertandingan pidato itu sungguh petah berbicara. Itu ayat dia. Jadi cikgu untuk memudahkan kamu, cikgu bagi dalam bentuk nombor. 1, 2, 3, 4, 5. 1 peserta, 2 pertandingan pidato, 3 itu, 4 sungguh petah dan 5 berbicara. Okay. Ini ayat biasa. Faham ni dulu. Peserta pertandingan pidato itu sungguh petah berbicara. Ini ayat susunan biasa. Sekarang, kita buat ayat susunan songsang. Ada beberapa cara. Cikgu bagi cara yang pertama. Petah berbicara sungguh peserta pertandingan pidato itu. Petah berbicara sungguh peserta pertandingan pidato itu. Ini ayat susunan biasa. Tidak ada penambahan apa-apa perkataan, tidak ada penambahan imbuhan, cuma tukar kedudukannya. Petah berbicara sungguh peserta pertandingan pidato itu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh buat juga ayat begini, ayat susunan songsang. Sungguh petah berbicara peserta pertandingan pidato itu. Saya ulang sekali lagi. Cara yang kedua, sungguh petah berbicara peserta pertandingan pidato itu. Ada sedikit perubahan kalau kamu tengok dengan contoh pertama tadi. Ini cara yang kedua. Ada lagi cara yang ketiga. Kita lihat sama-sama. Cara yang ketiga begini pula. Berbicara sungguh petah peserta pertandingan pidato itu. Berbicara sungguh petah peserta pertandingan pidato itu. Tadi sungguh nombor 1. Sekarang sungguh jatuh nombor 2. Bicara jatuh yang pertama. Berbicara sungguh petah peserta pertandingan pidato itu. Juga cara ketiga tidak ada sebarang perubahan. Dia ada cara keempat, kelima. Tapi cukuplah. 3 cara yang penting kamu faham dulu. Dia boleh tukar ayat, tukar susunan dia, tak tukar susunan perkataan tanpa ada penambahan, dia akan menjadi ayat songsang. Ini latihan yang diberi pada kamu. Kamu boleh cuba buat dahulu, nanti kita akan bincang bersama-sama. Ini contoh jawapan. Kamu boleh buat pelbagai cara. Cikgu dah terangkan tadi ada 3 cara. Jadi cikgu bagi salah satu contoh jawapan pada kamu. Susunan biasa jadi susunan songsang. Menyediakan beberapa buah komputer pihak sekolah di luar dewan. Ini dia beri pada kamu. Yang kamu kena tukar ayat yang berikutnya. Menggunakannya pada waktu rehat, murid-murid. Murid-murid guna waktu rehat. Mematikan switchnya, murid terakhir akan bertanggungjawab. Tutup switch, murid terakhir bertanggungjawab. Berikutnya, menjaga hak sekolah bersama-sama mereka. Sama-sama jaga hak sekolah tu, komputer tersebut. Dan ayat yang terakhir, dengan kemudahan ini, pembelajaran lebih menyeronokkan. Susunan biasa telah pun ditukar menjadi susunan songsang tanpa ada sebarang perubahan ataupun penambahan perkataan. Kalau kamu tak percaya, kamu bilang berapa perkataan ayat susunan biasa, berapa susunan ayat songsang. Dia mesti sama. Kalau 50, 50 juga. Ini pula latihan ayat susunan songsang tukar kepada ayat susunan biasa. Boleh cuba terlebih dahulu. Ini contoh jawapan sebagai panduan. Ayat susunan biasa lebih mudah. Okey. Pihak sekolah menyediakan permainan dam ular gergasi di tepi kantin. Ini dia bagi jawapannya. Kamu kena sambung yang berikut saja. Pemain perlu menjawab soalan pada setiap kotak selepas membaling dadu gergasi. Mereka tidak memakai kasut untuk menjaga ketahanan cat itu.
Semua murid akan menyimpan semua peralatan selepas bermain. Inilah cara mereka menghormati hak bersama di sekolah. Ini susunan biasa. Kalau tengok dua latihan ini, daripada susunan songsang menjadi susunan biasa lebih mudah berbanding dengan susunan biasa nak menjadi susunan songsang. Kita kena buat latihan baru kita faham. Sebagai rumusan, apa yang kita pelajari pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada ayat susunan biasa, kepada ayat susunan songsang, terutamanya ayat susunan songsang. Susunan songsang ni mesti kita pelik. Biasa kita dengar kat rumah lah. Biasanya kalau yang orang perempuan dan sebagainya, bayi ni songsang lah. Secara normal, bayi akan keluar kepala dahulu. Tetapi ada yang keluar kaki. Oh tu songsang. Itu maksudnya lah. Jadi pada hari ini, ayat susunan songsang ni, jangan kata ayat tu tak betul dan sebagainya. Kita kena belajar baru kita faham. Cikgu ambil contoh di sini. Cikgu ambil kata penguat. Sebagai contoh, nak ingatkan kembali pada kamu, nak kaitkan dengan songsang ni. Contoh, sungguh budak itu sungguh cantik. Itu betul. Biasa kita dengar. Tapi budak itu cantik sungguh. Juga betul. Ini kata penguat, dia boleh di depan, ada di belakang. Budak itu baik sangat. Budak itu sangat baik. Kita biasa dengar. Tapi budak itu baik sangat juga betul. Jadi, nak tahu lebih lanjut, kita akan belajar sampai kita faham. Jadi, dalam tajuk yang berikutnya, cikgu akan berikan penjelasan. Okay? Berkaitan dengan aspek tata bahasa yang agak susah. Okay? Jadi, hari-hari ini kita fokus pada ayat susunan biasa dan songsang kepada biasa. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini tentang aspek tata bahasa. Jumpa lagi dalam topik yang seterusnya. Selamat membuat kerja sekolah. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Bye anak-anak murid.